dari segi skop kerja lah berkaitan dengan integriti ni. Contohnya macam dari segi Felda ni kita tak boleh nak sharp ikut time lah 8 sampai 5. Dari segi integriti kadang-kadang kita hari cuti ataupun malam pun memang kita akan buat kerja lebih. Jadi kat situ memang kita nampak lebih lah. Kalau dari segi dalam 8 ke 5 tu kadang-kadang kat situ kita ada lompong lah. Ada masa kita lari kejap, pergi ambil anak sekolah. Kadang-kadang kita kat situ macam lompong, tapi kita cover balik dengan yang kita buat kerja lebih. Kadang hari cuti kita dipanggil untuk meeting apa semua. Jadi kalau kat situ kita nampak dalam dari segi integriti tu macam tak terus lah kat situ. Daripada 85 tu kita ada lari-lari macam kita curi masa lah. Jadi macam mana pendapat Datuk? Sekian. Okey, terima kasih. Kita ada dua pendekatan dalam pekerjaan ini, tapi saya pilih yang apa yang saya nak sebut. Contoh yang pertama, dalam kerja ni kita perlu tahu apa yang kita nak capai. Kita nak capai apa? Misalnya kalau ada tanaman, kita nak tanam berapa banyak, kita kena tahu dulu kita nak capai apa. Kata, hang nak pergi mana? Hari ni aku nak kebun. Nak buat apa kebun? Tengoklah apa-apa yang... Itu masalah kita. Kita tak tahu, hari ni aku nak buat benda ni. Apabila kita tahu apa yang kita nak buat, kita ada dua jalan untuk buat. Satu, kita work hard. Kita buat kerja kuat sehingga tercapai cita-cita kita ataupun tujuan kita. Satu lagi, kita work smart. Kita buat, kita smart. Kita mungkin tak banyak macam orang lain buat, tapi apa yang kita buat tu mencapai sasaran. Yang menjayakan manusia yang maju bukan soal work hard. Work hard tu bagus lah, tapi dia work smart. Kerja yang terhasil, yang bijak. Kalau kita main, cerita orang main apa, tinju kan, you tumbuk orang tu 10 kali tumbuk dia tak jatuh, dia tumbuk balik sekali you jatuh. Dia lah work smart. You work hard. Di universiti, academician kita cakap soal impact. Apa kesan daripada kerja? So kita dalam urusan, sebab tu tokoh juga sama. Kadang-kadang dia tak buat sebanyak orang lain buat, tapi sekali dia buat, kesan dia hebat. Ahli-ahli perniagaan yang besar, kita tengok nanda dia relax saja, tapi once dia labor, dia tahu kena sasaran dia. Masalah kita yang ada, work hard pun tak ada, work smart pun tak ada. Yang ada sleep smart, yang tu ada. Dan kita kena pilih pendekatan. Apa benda yang mesti kita uruskan hari ini, mesti tercapai semaksimumnya, dan apa pendekatan tindakan kita yang akan mencapaikan kerja tu. Kadang-kadang orang sama kan, dulu sekarang ni lah apa nama, ada drone untuk buat kerja. Kadang-kadang belanja lebih kurang tu juga, tapi yang ni mungkin sehari habis, yang ni mungkin 4 hari baru nak boleh tapak. Kau kena tengok, mungkin belanja lebih sikit kalau nak bayar tu, tetapi kalau dipikir 4 hari dengan belanja, kemudian dengan tips kat tepi lagi, kemudian dengan duduk sembang, dengan ayak kopi lagi, kuih kat tengah lagi, lebih kurang modal itu juga. Lebih kurang modal itu juga. Sebab itu, ini mungkinlah, saya tak tahulah semua kita lah, mungkin di Felda pun telah buat. Macam mana nak bagi tahu pada orang kita ni, bagaimana nak bekerja secara bijak. Apa dia? Kena panggil pakar ni, tengok ladang. Yang ni boleh buat macam ni cara dia. Lebih pantas, faster. Yang ni macam ni lebih faster. Kalau kita kata, cik kena kerja ni, jangan berhenti sampai, tapi mungkin dia berhenti. Ada orang buat kerja 3 jam, sama dengan orang lain buat 7 jam. Dan ini sama jugalah. Sebab tu dalam kalau dunia Islam banyaklah. Al-Imam Nawawi rahimahullah umur 40 tahun dia, tapi dia punya masterpiece dia dan dia punya karya dia telah digunakan melebihi orang yang berusia 80 tahun. Banyaknya karya dia.
Bukanlah terlalu banyak orang, tapi dia telah tulis benda-benda yang berimpak tinggi. Tengok kadang-kadang syarikat-syarikat tertentu kan, dia buat satu-satu benda ya, tapi berimpak tinggi. Saya buat contoh kedai makan. Ada orang buat macam-macam menu. Orang pergi kedai dia banyak menu, tapi kita tak boleh nak sebut pun satu menu yang betul-betul sedap. Kita kata banyaklah kedai dia. Ada kedai duduk dalam kebun ketah 2-3 menu ya, tapi orang penuh. Sebab apa? Hak 1-2 tu memang dipukul naik lah. Orang memang teringat nak pergi makan roti canai tang tu. Memang orang teringat nak pergi makan nasi apa tang tu. Dia tak biasa sebut banyak. Artinya dia smart. Jadi dia kerja pun tak banyak. Kerana tujuan berniaga ni bukan nak bagi makanan banyak. Tujuan berniaga ni nak bagi pembeli banyak, dia mendapat untung lah. Sebab tu kedai makan kalau sedap orang mari. Bila dia tak sedap, dia tak fikir macam mana nak bagi sedap kedai dia. Dia fikir apa? Kedai aku ni orang kata kena buatan orang. Orang duk lalu kata tak nampak lah. Itu problem orang Melayu. Pokok tak naik kena buatan orang, dia malas kena buatan orang. Tu saya kata yang confirm kena buatan orang ni ialah wanita yang mengandung. Yang ni confirm. Yang lain tu kadang-kadang bukan saya menafikan sihir, tapi kadang-kadang saja alasan untuk diri dia. Pasal apa kedai tak laku? Kena buatan orang. Orang duk kata lalu tak nampak. Woi, kita kata kalau sungguh ada bomoh sepandai tu, sampai kedai orang semua tak nampak, supaya dia bagi kat kedai-kedai kat Tel Aviv ke mana nak tengok kan. Ini semua sudahlah kita malas kadang-kadang, superstition, karut marut, merangkumi masyarakat kita ni. We have to fight. Kita kena cakap, kena lawan benda ni. Kadang-kadang orang bandar ni dah macam okey sikit lah, dah terpelajar. Kalau pergi kuliah di masjid pun saya tengok, tapi kena pergi ke Felda, kena pergi ke ulu-ulu kampung, pergi ke Kuala Perleh,